Itulah dia. Isu lambakan rumah tak terjual ini, apakah sebenarnya yang orang kata menjurus kepada faktor ini? Adakah disebabkan ekonomi baru nak naik atau mungkin ramai yang masih ragu-ragu dan sebagainya? Adakah ini masa yang sesuai untuk kita beli rumah kan? Itulah dia. Itu kita kena tanya pakar lah. Tapi kalau tanya dekat saya, kalau saya mempunyai duit yang lebih, kalau saya memang betul-betul nak beli rumah, saya rasa sekarang okey je nak beli rumah kan. Harga pun dah turun sikit. Harga pun dah turun sikit kan. Tapi tak apa, kita nak bincang tentang perkara ini, laporan lambakan rumah dan kenaikan harga tinggi ini. Kita nak terus saja bersama dengan Pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Kita terus saja bersama dengan Puan Nurul Elin Huri. Assalamualaikum Puan Nurul. Waalaikumsalam Fazli. Fazli. Okey. Puan Nurul, terima kasih meluangkan masa. Puan Nurul, kita terus pada persoalan kita lah. Adakah ini masa yang sesuai untuk kita beli rumah, sedangkan kita tahu ya, ekonomi baru nak pulih tapi harga rumah ada yang menurun. Jadi orang kata give and take, positif dan negatif ni, adakah ini masa yang sesuai Puan? Okey, untuk sekarang ni menurut pada laporan pasaran hartanah negara yang baru dilaporkan baru-baru ini, okey, pada Q3 2021 memang lambakan hartanah negara memang meningkatlah ya, sebanyak 30,000, okey. Sebanyak 60% daripadanya dominan by jenis hartanah, daripada jenis hartanah kondominium dan apartmen. Okey, amat merisaukan lagi, okey, daripada jumlah tersebut, okey, daripada 18,000, okey, daripada 18,000 out of 30,000 tu adalah daripada rumah kondominium dan lebih membimbangkan kita adalah daripada segmen harga rumah tersebut. Okey, segmen harga rumah tersebut daripada segmen harga 200 ke 300,000. Itu sangat membimbangkanlah, okey. Di mana macam apa sekarang ni WKB kan 2030 Wawasan Kemakmuran Negara tu dalam RMK 12 juga nak menyasarkan lebih daripada 500,000 unit untuk rumah harga mampu milik lah bawah 300,000. Okey, jadi kalau macam pada pendapat saya kan sama ada sekarang wajar ataupun tidak untuk kita membeli rumah, okey. Dia ada dua persepsi lah. Saya suka memberi dua persepsi. Okey, daripada sudut yang pertama ni, okey, kita tidak menafikanlah, okey, sekarang ni terlalu banyak penawaran dan chances lah untuk kita grab rumah, okey. Kan kita macam bank pun beri interest yang rendah lah kan, okey, berbanding dengan tahun sebelum ni. Okey, sekarang ni kalau kita tengok interest bank dia boleh bagi 2.7, 2.8, 3.1% kan, ikut institusi kewangan tersebut. Okey, rather than macam sebelum kita pandemik ni kita dapat interest 4%. So why not lah kan, okey. Siapa yang ada cash money memang boleh beli rumah tu sekarang. Sama ada sekarang tambahan pula sekarang developer lah, kebanyakan pemaju perumahan. Ini kita cakap berkenaan dengan primary market lah, okey. Rumah baru yang stok baru, kebanyakan sekarang developer memang selepas MCO ni diorang banyak melancarkan rebate kan. Okey, sekarang pun ada HOC yang kan yang di-extend kan. Okey, which is kita dapat pengecualian duty stamp kan. Okey, tetapi namun kan di sebalik penawaran dan peluang yang diberikan daripada industri kerajaan, okey, kerajaan pun ada melancarkan skema rent to own kan, dia nak menambah accessibility lagi baik. Kita perlu mengambil cakna, okey, di sebalik kelayakan dan peluang kita untuk memiliki rumah, adakah kita ni mampu, okey, mampu untuk memiliki rumah tersebut. Okey, pendapatan, okey, kalau kita nak pergi kepada level pendapatan, okey, semua kita boleh kata B40 bawah 4,800, bawah 4,850, okey, M40 antara 4,000 ke 8,000 ke 10,000 dan T20 adalah lebih daripada 10,000. Kita boleh cakap macam tu. Tetapi adakah komitmen kita? Okey, sekarang ni pun kalau kita tengok daripada laporan daripada Bank Negara, daripada insolvency kan, banyak dalam fasa pandemik kita lah sekarang, especially for fasa pandemik, banyak data muflis lah kan yang dilaporkan oleh insolvensi negara pada tahun lepas sebanyak 74,000 dan 37% daripadanya adalah muflis tu disebabkan oleh personal loan. Okey, maksudnya dekat situ kita nampak macam cash is king sekarang. Macam cash tu sangat berguna. Kalau kita tengok memang kadar pengangguran kita mungkin menurunlah sekarang dan trend menurun. Tetapi kita perlu ingat sekarang ni semua orang
krisis kesihatan ni dia hit untuk semua lah, all over the country. Semua orang terasa. Ada T20, M40 and B40. Tidak ada satu kumpulan pun yang tak terkesan. So masing-masing tengah nak build income, masing-masing nak build kewangan kan. Jadi kalau kita berbaliklah kan kepada komitmen kita sebenarnya. Okey, peluang memang banyak. Yes, you can grab. Siapa yang ada boleh ready cash, okey, siapa yang ada ready cash yang boleh nak beli rumah sekarang, that's it, you can proceed because you akan dapatlah. Okey, kalau kita tengok berbalik pada 20 tahun yang dulu kan krisis ekonomi negara, kita tengok beli rumah setahun selepas krisis adalah waktu yang terbaik sebab market baru nak pulih. Okey. So bila market baru nak pulih, bank, institusi kewangan semua membantulah dengan merendahkan dengan menawarkan kadar pinjaman yang lebih rendah. Baik Puan. Okey, pendek kata apa yang Puan katakan tadi itu sebenarnya ini adalah masa yang sesuai kalau anda kata kalau kita ni mempunyai kewangan yang kukuh untuk kita nak membeli rumah. Sebab kalau kita ikutkan dalam kajian pun di luar negara, contohnya di China, untuk penjualan hartanah 3 kali ganda tau. Penjualan hartanah dekat China sebab selepas pandemik ini. Okey. Adakah kita Okey Puan, kita nak menyentuh. Saya rasa yang melihat sekarang ini golongan ibu bapa, kadang-kadang golongan ibu bapa ni macam nak menyeru macam kepada anak-anak kita lah. Dia duduk kat bandar ni, Ali, Abu, Sofia ke siapa. Bila nak ada aset. Bila nak ada aset, bila nak beli rumah. Jadi ini khusus untuk golongan-golongan muda ni. Bagaimanakah mereka ni untuk nak membeli hartanah ataupun rumah ni, Puan? Okey, untuk golongan muda kan, okey kalau kita tengok tahap kesesuaian, memanglah golongan muda, golongan yang peringkat umur bawah 30 adalah golongan sangat sesuai lah beli rumah. Kalau kita tengok pada perancangan yang terbaik lah. Okey, umur 25, 26, kalau kita dah engage untuk loan perumahan 30 tahun, untuk umur 55 maksimum dia dah boleh habis, okey, dengan kadar interest yang rendah. Tetapi perlulah melihat kepada, sekarang ni kalau kita nak melihat kepada level tangga gaji, tak semestinya orang baru bekerja gaji dia di bawah di kalangan B40. Ada juga orang yang dah 10-20 tahun bekerja gaji masih lagi di takuk itu. Okey, kita kena sesuaikanlah. Okey, kalau untuk golongan muda untuk nak beli rumah, make sure beli rumah itu mengikut dengan kemampuan, mengikut dengan komitmen sedia ada. Okey, jangan kita kena tengoklah. Okey, kalau selalunya rakyat Malaysia ni kalau dia nak beli rumah, dia ada dua persepsi. Sama ada dia beli, dia sangka hari ini dia beli dengan harga tersebut dan dia sangka dia akan speculate lah kan untuk 2-3 tahun lagi harga tu akan naik, ataupun dia beli hari ini untuk diinvest lah kan, untuk diinvest supaya dia akan dapat penyewa, which is market rental. Market rental tu akan bagus. Tetapi kalau dalam keadaan yang pandemik sekarang, kalau you nak beli rumah untuk disewakan, make sure you kena ada cash lah. Kalau in case terjadi kita tak tahu fasa bila kita akan masuki fasa endemik. Dengan sekarang ni semua orang masih nak strengthen income masing-masing. Kalau kita tak ada dapat penyewa tu, you tak dapat you punya tenant, so you, at least you boleh bayar pada bank lah installment tu kan. So jangan sampai kita golongan B40 ni trap jadi sendirilah kan. Okey, kita melihat kepada peluang, kita melihat kepada tawaran daripada institusi kewangan, daripada kerajaan. Yes, itu memang bagus. Itu memang disambut baiklah kan, inisiatif daripada mereka untuk membantu. Tetapi back tu pada kita baliklah. Sekarang kita perlu ke tidak, ataupun sama ada kita boleh menyewa dahulu dan baru kita beli sampai kita punya income kita dah stabil. Okey, make sure buat kiraan 30% daripada gaji maksimum tu adalah untuk kita boleh bayar kepada pinjaman perumahan. Puan, persoalan ni di sini kan, kita buat satu pengiraan secara realistiknya, tetapi juga secara realistiknya kita akan meminta ataupun mendapatkan pinjaman bank untuk pinjaman rumah ni. Jadi daripada perspektif kelulusan pinjaman itu, adakah pihak bank juga memainkan peranan daripada sudut kepada institusinya itu untuk memudahkan ramai untuk mendapatkan akses pembelian rumah? Bagaimana, Puan? Kalau daripada segi, maksudnya pada bank, kalau pinjaman, kita melihat pada bank juga akan melihat kepada kadar debt service ratio tu, tahap tu. Kita bank akan meluluskan pinjaman. Memang sekarang dia institusi kewangan dia offer harga interest rate yang rendah. Sebab mereka pun memerlukan cash sekarang. Namun bank juga walaupun dia offer dengan harga, bank akan melihat dengan rigid jugalah. Kalau kita tengok permohonan pinjaman perumahan tinggilah berbanding daripada tahun yang sebelum ni, which is mungkin diorang tertarik dengan tawaran dan interest yang rendah. Tetapi namun apa yang terjadi, hanya
30% daripada ni saja adalah yang diluluskan oleh daripada institusi kewangan. Okey, kat situ kita boleh nampaklah kenapa kenapa bukannya 100% duit, hanya 30% daripada jumlah tersebut yang lulus approval tu, bukannya kesemua. Okey. Kita ada 1 minit ni lagi Puan. Mungkin Puan boleh rangkumkan apa yang kita bincangkan ini. Apakah nasihat kepada Puan kepada mereka yang mungkin tidak lagi mempunyai rumah, sekarang ini duduk kat rumah sewa sahaja, dan apakah mungkin perancangan mereka selepas ini? Sebab kita lihat dalam RRK ke-12 ada 3 strategi utama yang dibentangkan untuk wawasan kemakmuran bersama ini. Tetapi kalau kita lihat harga kos sara hidup yang tinggi, gaji yang rendah, ianya akan macam mematahkan semangatlah untuk nak membeli rumah ni. Apa perancangan yang harus kita lakukan sekarang ini, Puan? Okey, saranan saya, tidak kiralah sama ada dia duduk di dalam golongan T20, M40 ataupun B40, untuk memiliki rumah, you kena buat, tidak semestilah di bawah gaji, pendapatan, jumlah gaji, jumlah pendapatan tidak bermakna tidak menjamin kelulusan permohonan daripada institusi kewangan itulah. Maksudnya jumlah gaji bukan penentulah untuk kelulusan tersebut. Okey, apa yang penting sekarang adalah kalau kita gaji bawah, kalau kita gaji dalam lingkungan B40 tu, kalau kita gaji RM4,000, kita carilah rumah yang sesuai dengan yang kita boleh beli. Mungkin kita boleh beli dengan affordable housing kan, RM200-300,000. Mungkin kita boleh beli. Kita carilah rumah yang sesuai. Ataupun kita dengan kadar gaji yang rendah tu, kita juga boleh, mungkin kita boleh masuk dalam skim rent to own. Ataupun mungkin sekarang ni kita boleh menyewa dulu dan kita boleh beli. Okey, kita jangan beli untuk, kalau katakan golongan muda sekarang kan dia memang tak nampak apa-apa komitmen akan datang lagi. Sekarang ni dia nampak chances, kalau dia melihat kepada rumah dan dia nak beli rumah. Dia kena ingat, pinjaman perumahan adalah boleh beli sampai 30 tahun ataupun 35 tahun. Betul. Komitmen yang sedia ada hari ini tak sama dengan yang akan datang. So jadi dia kena consider benda tu. Kita tak nak untuk 5 tahun yang pertama ni dia boleh bayar rumah. Tapi but then after that period dia tak boleh. So kita terpaksa nanti benda tu akan menyumbang kepada harta tanah pasar lelong pula kan. Okey, sebab tu kan kita sebelum kita beli rumah tu kita buatlah market survey, kita buat market study sikit di mana lokasi tu. Sama ada dia boleh memberi pulangan pada kita ataupun tidak, dalam bentuk daripada segi modal ataupun daripada segi sewa pasaran yang kita boleh raih lah kan. Perancangan itulah perlu diadakan kan Fat? Betul. Okey, baik. Terima kasih Puan, penerangan yang begitu jelas, panjang lebar, dan kita faham apa yang Puan masukkan tadi, dan kita harapkan bahawa kita semua ni dapatlah untuk membeli sekurang-kurangnya 1 biji rumah selepas ini. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam Puan. Okey, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Elin Huri, Pensyarah Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam. Ya, itu langkah kita untuk mengenal pasti apakah langkah-langkah sepatutnya diambil untuk kita adakan satu rumah untuk future masa depan kita. Kalau bicara pasal hartanah ni, saya ada berjumpa dengan pakar hartanah ni. Kalau kita lihat rumah dekat KL ni, kan dah semua dah tinggi, semuanya setengah juta dan sebagainya. Dan saya tanya, okey, kalau yang duduk sekitar KL ni, dekat mana hartanah yang sesuai untuk kita nak membina aset kita? Jawapannya adalah di Puncak Alam. Puncak Alam? Puncak Alam, dekat kawasan Puncak Alam. Itu kawasan Mawak? Wow. Ya, sebab kawasan... bijak. Betul, kalau ikutkan perancangan dekat situ, makin lama kawasan dekat situ akan pesat membangun. Jadi antara faktornya melihat development, apakah perancangan di situ sebelum kita memilih rumah itu. Ya, okey.